V, silakan. Ya, Azam, kempen Sia Sitok Sarawak telah menjana sebanyak lebih RM6 juta untuk industri pelancongan di Sarawak. Tapi sebelum itu kita ke berita utama. Rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2022 yang dibentangkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini bertujuan untuk memberi takrifan baru bagi istilah tanah selain menyelaraskan maksud berkanun bagi istilah tanah dengan istilah yang terdapat dalam perundangan Malaysia yang lain seperti Kanun Tanah Negara. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Undang-Undang MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali ketika membentangkan rang undang-undang tersebut dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini berkata, istilah tanah dalam Kanun Tanah yang ditakrifkan apabila Kanun Tanah digubal pada tahun 1958. Justru beliau berkata definisi itu perlu dikemaskini dan diselaraskan atau selaras dengan tafsiran yang diperuntukkan dalam undang-undang lain di Malaysia. Datuk Sharifah menambah, pindaan itu juga akan memperuntukkan kawalan ruang udara di atas tanah oleh kerajaan negeri yang melibatkan kawalan mana-mana harta di ruang udara yang termasuk tetapi tidak terhad kepada spektrum dan juga mengawal selia pendirian, penyelenggaraan dan pendudukan mana-mana struktur dalam ruang udara itu. Pindaan yang dicadangkan itu akan menjadikan ruang-ruang udara di atas tanah termasuk dalam tarifan tanah sekaligus membolehkan kerajaan negeri mengawal ruang udara. Kempen Sia Sitok Sarawak yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri mendapat sambutan amat baik dan menjana lebih daripada RM6 juta bagi 2,269 pakej pelancongan yang telah disediakan kepada lebih 15,000 orang pelanggan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, kementeriannya telah bekerjasama dengan industri hotel melalui Persatuan Hotel Malaysia MAH dan Persatuan Hotel Bajet Malaysia MyBHA dalam kempen Sia Sitok Accommodations untuk menyediakan pakej penginapan dengan diskaun sebanyak 50%. Jelas beliau hasil kerjasama kementerian dengan industri hotel menerusi kempen itu telah mencatatkan RM3.6 juta daripada 47 hotel seluruh Sarawak. Selain itu, sejumlah RM1,686,500 melalui bantuan khas Sayangku Sarawak BKSS 3 dan BKSS 6 telah diperuntukkan bagi membantu penggiat industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19, terutamanya golongan pemandu pelancong berlesen, operator inap desa dan agensi pelancongan berdaftar. Kerajaan negeri juga telah mengumumkan pelbagai inisiatif di bawah BKSS 8 yang bertemakan pemulihan sosioekonomi rakyat Sarawak dengan perbelanjaan sebanyak RM250.45 juta. Datuk Sebastian Ting menjawab soalan daripada Adun Serembu, Miro Simoh dalam sesi soal-jawab persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala memberitahu Kerajaan Sarawak telah mengambil beberapa inisiatif bagi menangani pekerja tanpa permit termasuk di ladang-ladang sawit di negeri ini. Katanya antara langkah-langkah tersebut ialah menerusi pelan rekalibrasi pendatang asing tanpa izin parti yang melibatkan pihak Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak dan Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Datuk Gerawat Gala turut menjelaskan di bawah program itu ia dapat meregulasi parti sedia ada sebagai pekerja asing yang sah untuk digajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat dan kriteria yang ditetapkan. Tambahnya, seramai 1,479 parti telah didaftarkan di bawah program itu dalam sektor peladangan yang merupakan sektor utama dalam program tersebut. Manakala di bawah program rekalibrasi pulang pula, seramai 635 orang parti telah dihantar balik ke negara asal. Datuk Gerawat juga memaklumkan sejak Op Benteng mula dilaksanakan pada 22 Mei 2020 di Sarawak, seramai 95 parti telah ditahan dan 415 parti diusir balik ke negara asal. Dalam persidangan yang sama, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata sebanyak 7 buah sekolah daif di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Tamin akan dibaik pulih di bawah projek RM1 bilion advance payment. Jelas beliau daripada jumlah tersebut, 5 buah sekolah sedang dalam pelbagai peringkat kemajuan.
Beliau memberitahu ia melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Siong, SK Sungai Sepiring Sungai Tepus, SK DJ dan SK Batu 36. Kerja-kerja baik pulih melibatkan kos keseluruhan berjumlah 36.98 juta ringgit. Dua buah sekolah lain yang turut disenaraikan di bawah projek terbabit ialah SK Sungai Bawang dan SK Sungai Siong Tengah yang masih dalam peringkat perancangan buat masa ini. Mengulas lanjut, Dr. Anwar memaklumkan kerja-kerja baik pulih untuk SMK Selangor pula telah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu cadangan projek membaik pulih loji rawatan air bersih di Beladin dan projek pembinaan tangki air aras tinggi di kawasan Pusak dan Sepinang di kawasan Beting Maro telah dikemukakan kepada kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk pelaksanaan. Katanya bagi projek rawatan air bersih di loji rawatan air di Pusak, Beladin dan Meludam akan membabitkan kerja-kerja baik pulih yang menelan kos sebanyak 60 juta ringgit. Projek berkenaan masih dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap penghujung tahun ini. Manakala bagi projek pembinaan tangki air aras tinggi membabitkan kawasan Pusak dan Sepinang menelan kos sebanyak 10 juta ringgit. Yang di-Perdana Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib menghadiri Majlis Jamuan Negeri bersempena istiadat pembukaan mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak DUN di Dewan Santapan DUN Petrajaya Kuching malam tadi. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri, Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang serta para ahli Dewan Undangan Negeri bersama pasangan masing-masing. Majlis yang bermula kira-kira pukul 8.30 malam itu diserikan dengan pelbagai persembahan nyanyian, tarian dan kebudayaan. Dua projek hakisan pantai bakal dilaksanakan dalam rancangan Malaysia RMK ke-12 di kawasan Parlimen Sibuti. Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Soni menjelaskan, dua projek itu melibatkan kawasan di Pantai Bungai dan Kampung Kuala Sibuti. Beliau menambah kos projek yang turut merangkumi benteng hakisan itu diluluskan sekitar 11 juta ringgit bagi Pantai Bungai manakala 10 juta ringgit bagi Kampung Kuala Sibuti. Beliau juga menyatakan bahawa kini pihaknya masih menunggu reka bentuk terakhir benteng hakisan itu yang disediakan oleh Jabatan Saliran dan Pengairan. Bagi kos untuk Pantai Bungai, dianggarkan kerajaan telah menjangka peruntukan yang akan diluluskan adalah sekitar 11 ke 12 juta dan juga bagi peruntukan untuk Kampung Kuala Sibuti juga anggaran projek pun dalam sekitar amount yang telah disebutkan oleh Menteri sekitar 10 juta. Walaupun demikian kita sedang menunggu the final design benteng hakisan yang akan disediakan oleh pihak Jabatan Saliran. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat oleh Persatuan Wartawan Utara Sarawak di Pusat Khidmat Masyarakat P219 Sibuti, Taman Jelita Miri. Beliau juga menegaskan bahawa pihaknya sentiasa menitik beratkan suara dan keluhan rakyat, lebih-lebih lagi penduduk yang tinggal berhampiran pantai. Dalam program yang berlainan, masalah serupa turut diutarakan penduduk sekitar Pantai Bekenu kepada Adun Bekenu yang merupakan Timbalan Menteri Wanita, Pembangunan Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus baru-baru ini. Seorang warga maut selepas dirempuh oleh sebuah kenderaan pacuan 4 roda dalam satu kemalangan di Jalan Repok Sarike petang semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Bingkok John, kejadian berlaku sekitar jam 6.50 petang itu telah mengakibatkan mangsa Ting Chin Wong berusia 73 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Dedahnya ketika kejadian, pemandu pacuan 4 roda yang berusia 50 tahun dalam perjalanan dari Jalan Bulat menghala ke pusat Bandar Sarike. Sebaik sahaja tiba di kilometer 3 Jalan Repok, pemandu tersebut dipercayai melanggar mangsa yang dilaporkan tiba-tiba melintas jalan dan menyebabkan warga emas itu terpelanting ke atas jalan. Tambahnya, kejadian mengakibatkan cermin pacuan 4 roda itu retak sementara pemandunya tidak mengalami sebarang kecederaan. Hasil siasatan awal
di tempat kejadian mendapati mangsa disyaki memberhentikan motosikalnya sebelum menuju ke tengah jalan untuk mengambil selonggok kotak yang dipercayai terjatuh di atas jalan semasa membelok ke Jalan Punai. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan laporan dari Sarawak.